Okay, Okay, sir. Boleh dengar? Clear? boleh. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today I would like to present on my industrial training for my degree. Baik. Okay. Let's go to the company background. Okay. The company I undergo my industrial training is TM1, which is Telekom Berhad. But TM1 is more about business. Dia lebih kepada banyak bisnes lah antara dia dengan klien. Okay, and then dia punya intro dia with connectivity and security at its core. TM1 is positioned as the only enabler of the hyper-connected ecosystem for all your business digital journey. As the enterprise and public sector business solution arm, Telekom Malaysia Berhad, our seamless and complete digital solution are made possible by our people, processes, and state-of-the-art technology. Okay, as you venture on this journey of digitally transforming your business with us, you will also be supporting our mission to fully transforming Malaysia into a digital nation. This is all in line with the philosophy of life made easier for a better Malaysia. Okay, this is the service provided at the Telecom. Office kat mana? Office dekat Damansara. Kat Damansara. Okay. Dekat Damansara. Ini gambar office dia ni? Ni office dia. Alright. Tinggal berapa? Saya tingkat 11, department 11. Okay. Apa nama department? Department saya Client Services and Transition. Okay. So lebih kepada client punya management lah. Okay, ni services dia, network, collaboration, cloud services, security, smart services. Dia macam jual produk untuk customer. Produk macam lebih kepada IoT macam tu lah. Kalau ada apa-apa company yang berminat, so dia akan jual produk tu. And dia akan responsible lah atas semua projek-projek yang dia bagi dekat customer tu. Okay, ni je scope saya. First thing first, saya buat client services portal. Okay, client services ni dia ada dia punya portal. And portal dia tu untuk monitor dia punya performance, staff punya performance and monitor segala jenis projek yang ada berkaitan dengan TM1 ni. Okay, so kerja saya update dashboard dia. Dashboard dia bagi tahu macam mana dia punya perkembangan latest punya projek semua tu. Saya ambil retrieve data tu from the Salesforce website. Salesforce website ni dia gunakan untuk buat create dashboard tu. And then saya just screenshot and upload kat portal tu je lah. Sebab lagipun data tu memang real time and the task ni saya akan buat sekali sebulan, iaitu hujung bulan. Hujung bulan saya akan buat benda ni setiap bulan dalam masa 5 bulan ni. So itu first je saya buat. Saya tak dapat capture dia punya screenshot dia sebab dia punya portal ni only accessible kat PC Office tu saja. So sekarang kan kena work from home, so tak boleh nak access dia punya portal tu buat masa ni. Okay. Lepas tu next is generate report for client services performance. Okay, first thing first, saya retrieve the Excel sheet data from the client service portal. So log into the client service portal using the staff ID, username and password, and then download the Excel sheet data about the feedback, meeting and report. So extract data tu using Microsoft Excel, and then nanti dia akan alter table tu semua bagi nampak siapa yang which staff yang more contribute, yang banyak bagi benefit lah dekat TM, yang banyak handle project, yang selain itu staff yang aktif untuk apa-apa project. And then lepas semua tu I will make a slide presentation. Slide presentation ni the boss akan minta benda ni by every twice a month. So I have to do this work by twice a month, and then boss will see what will happen with the project, because all the data must be done in the slide presentation. Okay, next. Okay, this is the example.
This is the first one. This is Microsoft Excel. As you can see, there is no many client services here. This is the name of the client services that give as example the feedback. Okay, the first one is Andrew Anthony Joseph. This guy dia banyak contribute, dia banyak bagi feedback daripada semua company. So all the top 10 ni akan dapat kiranya akan dapat bonus lah, macam dia dah banyak contribute untuk projek apa-apa. Ni the next one is top 10 report. Ni siapa yang upload report banyak-banyak. Okay, ni semua yang bawah dia pula, dia punya Microsoft Excel untuk kita tengok macam total, yang ni total feedback. Total feedback untuk bulan tu total dia 4,743. So bila saya buat benda ni baru untuk contoh bulan depan, dia akan tambah lagi total daripada 4,743 ni. So dia akan naik mungkin jadi 5,000 based on feedback yang dia terima. Okay. Ni okay, lepas pada semua benda ni, lepas pada dah buat pada Excel ni, kita translate dia dalam bentuk slide, presentation. Okay, so ni dah summary dia. So meeting engagement ni, ni semua antara nama client service based on dia punya vertical, which is education, manufacturing, benda-benda macam tu lah. Dia based on, macam Mansur ni dia bahagian macam dia bahagian apa dia. Dia ada macam Rashid ni bahagian manufacturing, lepas tu bahagian education. So semua orang ni akan ada dia punya vertical dia sendiri. And saya duduk bawah Siti Nurbaya ni. So saya duduk bawah dia. Okay, so ini belah kanan pula feedback. Ini total feedback dia. So kita boleh tengok mana vertical, siapa yang department mana yang banyak contribute untuk projek tu. Lepas tu second, the gambar picture bawah ni pula, dia semuanya saya ambil daripada Microsoft Excel tu. Just letakkan situ sebab nak tengok lagi detail, dia punya detail client services ni. Okay, yang ketiga saya buat maintenance schedule for Maybank. Okay, benda ni Maybank macam TM1 dia ada customer Maybank. So bila dia dah ada customer Maybank ni, dia kena jaga customer Maybank. So Maybank tu terpaksa call dia apa-apa ke untuk contoh ada satu report daripada let's say Quill ada problem dengan ATM Maybank dia. So dia akan call TM ni untuk suruh hantar orang buat maintenance, tak kisah based on apa yang dia nak. Contohnya Maybank kata saya nak remove ATM ni. So dia kena contact TM1, so TM1 akan hantar orang dia sendiri. So saya yang arrangekan dia punya schedule tu, arrangekan dia orang punya appointment semua tu. Dia based on satu Malaysia. Kalau dia kata, contoh Maybank kata ada Kuching punya ATM problem dekat mall mana-mana, dekat Sabah ke Kuching ke, so saya kena contact, saya kena arrangekan benda tu dengan pihak Telekom dekat Sarawak untuk dia punya maintenance ni lah. So saya communicate dia through email dengan Maybank ATM. Lepas tu saya lepas dah dapat semua nama-nama yang berkaitan lah untuk buat maintenance tu, saya akan follow back dengan Maybank balik. Follow back ni dia sebagai tahu orang yang responsible untuk aktiviti tu sekian-sekian, dia ni atau dia ni, nama-nama yang berikut lah saya just bagi dekat Maybank macam tu je. Okay, ni contoh dia. First, ini untuk maintenance dekat Penang, Batu Ubin Penang. So saya request dekat orang Telekom di Penang, saya bagi tahu dia segmen benda ni pasal ada aktiviti maintenance ni. So nanti dia akan bagi yang the next one gambar ni, dia akan bagi nama staff yang terlibat lah untuk maintenance punya proses tu. So yang nama-nama ni saya akan forward dekat orang Maybank, which is our client lah, which is TM punya client. Hi Magash, ni nama-nama ni saya akan bagi dekat Magash tu untuk dia punya record, untuk dia punya simpanan. Lepas tu lepas habis semua tu, saya kena update lah daripada apa-apa, contoh email ni daripada Penang kan tadi kan.
So saya kena let's say tiba-tiba ada kat Pahang pula ke, dekat Perak ke, dekat Selangor ke, saya kena ambil semua benda tu dekat Microsoft Excel ni. So ada detail ni daripada awal tahun sampai sekarang. Tapi saya manage daripada bulan 7 lah sebab saya start intern bulan 7. So saya dah key in semua data-data ni. So akan bagi dekat TM punya staff lah yang handle client Maybank ni. Okay, the last one is assisting staff. So saya buat apa-apa yang staff request saya untuk buat. Contohnya macam kadang slide presentation, kadang dia suruh saya check Excel data. Lepas tu sekarang dia suruh saya check portal dia orang tu untuk tengok ada apa-apa yang missing ke tak. So saya kena report kat dia orang semua tu. Okay, ni contohnya yang apa-apa saya buat yang ada yang saya just assist dia orang je. Ini saya buat slide untuk profile ASN. Yang ni profile ASN ni dia nak require fund daripada Telekom. So dia kena buat slide yang proper. So saya kena buat profile saya kena buat slide dia untuk ASN ni. Second one is ni Excel sheet yang kadang staff minta saya tolong buat. So saya just buat benda ni. Okay, itu daripada semua benda tu antara skill yang saya gain improve attitude and communication skill, which is saya kena bercakap dengan staff S2, department S2, and kadang saya kena turun level lain, bincang dengan department lain, cakap pasal ada apa-apa masalah kalau macam hardware problem ke, saya kena turun pergi dekat department IT. Lepas tu and then learn time management skill, which is saya office hour tu kena sharp sampai semua, and then develop hardware and software skills such as Microsoft Excel. Microsoft Excel because Microsoft Excel ni saya banyak learn daripada sini. Banyak knowledge yang saya dapat daripada Microsoft Excel ni. Saya macam pivot table, lepas tu saya nak tengok data daripada lain tapi dalam satu file yang sama. Macam tu dah ada knowledge dia. Lepas tu ability to adapt both under pressure because TM1 is very busy because they consist of 45 I think 46 customers. Macam customer ada Maybank, CIMB, RHB, Kementerian Kesihatan ada, semua jenis, banyak yang jenis company-company yang famous lah, yang bukan company biasa-biasa. So memang dia busy, banyak kali ada macam tiba-tiba minta tukar maintenance ni, tiba-tiba maintenance ni. So saya punya department ni, setiap staff ada dia punya customer sendiri. Macam saya punya supervisor saya, dia handle customer daripada CIMB. Ada staff handle customer Maybank. Macam saya staff tu ajak saya join team dia, team Maybank tu untuk buat kerja-kerja macam tu je lah. Tapi still lah memang busy lah dekat situ. You course apa Saya lupa nak tanya tadi. Saya course BCAM. Okay. Lepas tu adapt to office culture and then problem solving and decision making. Okay, that's all for me. Any questions eh? Tak ada. So your last date is tomorrow lah? Last date tomorrow. Dia ada cakap ke kod nak sambung ke sebagai contract staff ke apa ke? Mesti tak ada sebab dia just tengok, saya dah tanya dia awal-awal dulu, dia kata macam mana kalau habis intern ni kan, dia kata dia akan bagi offer based on vacancy available. Kalau selagi tak ada vacant, selagi kita takkan offer. Walaupun kita macam kita orang kata perform kan, tapi selagi tak ada vacant tu, selagi tu dia tak boleh nak offer. Alright. So macam mana you sebagai student BCAM, you buat kerja macam-macam ni, apa komen you lah kan? Bantu ke BCAM ni? Macam BCAM kan BCAM ni kan belajar semua benda kan kiranya. Tapi dia tak very orang kata specialize in each orang kata topics tu. Macam contoh programming, mungkin you tak belajar detail programming tapi you still belajar. Adakah benda-benda tu macam membantu? Contohnya macam you belajar account, belajar finance, belajar ekonomi. Betul. So komen saya bantu lah sebab kita buat kerja yang first kali daripada kalau segi course saya bachelor computer entrepreneur business more about business. So benda ni dia handle customer, and so benda tu penting untuk macam mana kita nak handle customer tu betul-betul, macam mana kita kena buat kerja betul-betul semua, sebab
kita buat kerja dengan klien. Which is kalau klien tu buat masalah, ada report ke apa ke, dia tak puas hati ke apa, nanti kita punya company ni akan, orang kata, akan pandang buruk lah. So nanti dia akan terminate ke apa-apa kita dengan servis antara TM dengan dia. So kena buat betul-betul cara handle klien tu betul lah. And komputer pula, dari segi komputer, walaupun tak ada skill programming tu tak banyak sangat daripada yang saya guna untuk intern ni. Tapi ada skill lain, komputer lain macam Microsoft Office, presentation semua, slide, Excel. Excel tu membantu lah bagi saya sebab itu knowledge yang baru lah bagi saya. So memang balai lah intern kat sini. Okay. Saya rasa tu sajalah untuk side saya. Cuma you boleh siapkan report apa semua tu lah. Selain tu tak ada apa lah kot. Okay, sir. Okay, so terima kasih banyak. Kita jumpa lagi lah. So yang you record ni kalau boleh nanti you biar dekat cloud. Kalau dah boleh download ke apa, you download. Nanti lepas habis intern baru you delete lah. Okay, apa ke nanti untuk audit ke apa ke. Ya. Alright. Okay. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.